Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita terus berbicara kita dalam hikayat fiqhiyah, kisah-kisah yang diambil istimbat daripadanya hukum fiqh. Siri yang ke-24, hikayat peristiwa yang berlaku kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam satu peperangan nak balik dah. Berhenti di satu tempat, kalung dia jatuh. Hasil daripada itu turunlah ayat Quran mensyariatkan tayamum. Jadi kita akan bicara cerita Aisyah kehilangan kalung dia, apa berlaku pada malam tu kepada sahabat-sahabat kerana tidak ada air. Esok boleh tayamum. Alhamdulillah. Itu di antara keberkatan min barakati ali Abi Bakrin, di antara keberkatan keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rawat Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, Aisyah cerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musafir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia nak musafir, dia akan undi siapa di kalangan isteri dia yang boleh ikut. Ngundi. Jadi kena ke giliran Aisyah. Dia bawa Aisyah. Kita ni pakai tak mengundi dah lah, pakai moga ada sesuatu juga, pakai nak bawa ke tak saya bawa. Dua tu ya dah. Mengundi apanya? Dia mengundi ni kalau lebih pada satu kena undi. Kalau main sama so tak payah undi. Nak atas kita, nak bawa ke tak mau. Dua tu. Hatta iza kunna bil baida, sehingga kami sampai di Baidak. Baidak ni tanah lapang. Kalau kita pergi ke Madinah sekarang, naik daripada Masjid Miqat Zulhulaifah, kita naik bukit tu sama tu, itu dia panggil Baidak. Mana dekat dah dengan Madinah tu. Au bizatil jaish, nama tempat. Inna in qata'a iqdun li, putus rantai tengkuk dia, jatuh. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi, maka Nabi pun cari. Wa aqama an-nasu ma'ahu, sahabat-sahabat tolong cari. Salah seorang pencari setianya nama dia Usaid bin Hudair, Usaid ibnul Hudair radhiyallahu anhu. Walaisu ala ma'in, tempat Nabi berhenti tu mungkin nak berhenti sekejap, tidak ada kawasan tu ada air, tak ada telaga, tak ada tali air, kawasan kering. Mungkin ingat kena berhenti sekejap aja, lepas tu nak pergi ya. Jadi susah dah lah main tak ada air gini ni. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin As-Siddiq, orang apa mula pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Faqalu, mereka berkata, ala tara ila ma sana'at Aisyah tu. Abu Bakar, tengok noh Aisyah anak perempuan buat apa. Allah pakai kalung, orang Kelantan kata loket dia. Pakai dia punya kalung, rantai dia tu cabut, orang pakai cari tak berjumpa. Anakmu. Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas. Jadi dia menyebabkan orang terpaksa duduk sini. Nabi bersama dengan para sahabat terpaksa kena duduk lagi di sini, cari dia punya barang. Walaisu alama, mereka tidak ada air, walaisa, mereka di tempat ni tidak ada air, walaisa ma'hum ma'un, mereka juga tak bawa air.
Bekal air pun tidak ada, kawasan air pun tidak ada. Allahu Akbar. Susah. Kita ni main dengan air ni banyak selalu masalah. Nah, tak ada air susah, air mari banyak pun susah. Dua-dua susah. Faja'a Abu Bakrin. Abu Bakar pun pergi tempat kemah Rasulullah tu. Mungkin anak dia kan, Aisyah tu. Allahu Akbar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama. Masya-Allah. Dia tengok-tengok Nabi letak kepala dia atas ribak Aisyah, tidur. Kerah tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Abu Bakar bisik dengan anak dia. Habasti Rasulullah wan nas. Aisyah, apa mu ni? Main dengan kalung jatuh pula dah. Menyebabkan orang Rasulullah dengan sahabat-sahabat pasal duduk sini lagi ni. Kerana mu lah. Walaisu alama walaisa ma'ahuma. Tempat ni tak ada air, mereka pun tak ada bekal air. Faqalat Aisyah tu fa'atabani Abu Bakrin. Aisyah kata Abu Bakar marah aku, mencela aku ni. Mu ni buat perang Aisyah. Baru ni dalam peperangan hal lepas, kalau mu juga jatuh, oh ni pun ada juga. Kalau kita mungkin anak kan, sedap lah mengepeknya pasal budak ni. Tak jaga molek, menyusahkan Nabi. Jadi macam-macam lah. Ayah dengan anak, nak kata apa? Walaupun isteri dia tu isteri Nabi, tapi ayah dia boleh lagi mengepek. Ingat molek. Wa qala ma sya Allah an yaqul. Abu Bakar mengeluarkan, orang panggil merepek dia lah, marah dia tu. Adalah kata-kata dia marah anak dia. Wa ja'ala yat'ununi bi yadihi fi khasirati. Dia cocok pinggir aku dengan jari dia tu. Kali kalau marah, apa mu ni? Gitu lah. Bukannya kuat, kalau kuat bangun Nabi tu kan. Cuma kena pinggir ni geli juga. Kata Aisyah, fala yamna'uni minat taharruki illa makanu Rasulillah. Allahu Akbar. Aisyah kata aku tak bergerak, walaupun kena cocok aku duduk dia kerah gitu. Bimbang, takut, sedar Rasulullah sallallahu tengah tidur. Subhanallah. Ini contoh isteri yang baik tak? Bimbang, takut Nabi kita sedar. Aisyah tak bergerak, kerah walaupun kena cokek. Faqama Rasulullah sallallahu hina asbah. Masya-Allah. Nabi kita sedar nak subuh dah. Mana letih sangat dia tidur atas riba isteri dia. Allahu Akbar. Fa ala ghairi ma'in, Nabi kita sedar air tak ada. Nak mai subuh mana tak ada air ni. Sudah. Fa anzalallahu ayatat tayammum. Allah Taala turunkan ayat tayammum. Itu dia panggil fatayammamu, maka mereka mula bertayamum. Ini kita kata berkatnya Aisyah radhiyallahu anha tu ayat tayamum. Tengok dalam surah Al-Maidah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Tak ada air. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Nalah kamu pergi ambil tayamum dengan tanah yang baik. Alhamdulillah turun ayat Quran ini surah Al-Maidah ayat 6. Allahu Akbar. Fatayammamu, Nabi kita ajar sahabat-sahabat ayat tayamum belakang. Faqala Usaid bin al-Hudair radhiyallahu anhu. Usaid yang duduk sekali dengan Nabi tadi, duduk cari barang-barang kalung Aisyah ni pun berkata, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Bukan ini keberkatan yang pertama, hei keluarga Abu Bakar. Aisyah, sebabmu ni banyak kali dah tahu ayat Quran yang menyenangkan orang Islam. Allahu Akbar. Berkat. Qalat, kata Aisyah lepas salat subuh tu, fa ba'asnal ba'ir, kita bangun nak gilah tak cara ke kalung tu. Dia kebetulan Nabi pun penat, dia tidur malam tu. Mai berangkat. Bila angkat unta dia bangun, allazi kuntu alaihi,
unta dia unta kenderaan Aisyah terbangun, fa asabna al-iqda tahtahu, rupanya kalung tadi jatuh di bawah unta. Boleh jadi masa dia nak turun daripada unta tu, sakut situ jatuh, unta apa pakai duduk rurik situ. Tak puas carilah weh. Sebab tu kita ni kena beringat juga, kalau cari benda tak jumpa, kalau kita kereta, alih dulu kereta, takut duduk bawah tu. Bawah tayar ke, bawah apa dak. Tapi jangan jadi cerita macam tukar rumah cari pensel dia tu, dia buat atas ni. Oh, habis kapunya pusing. Rupanya di atas ni. Ini jangan main. Allahu akbar. Anda ingat sekali waktu kita naik bas Mekah. Bila orang tak cukup, rupanya hak jubil dia tak bila dia. Oh, pernah tunggu kata. Puas tunggu hari ni. Kata berapa orang semua? Dia kata lagi satu orang. Tadi berapa orang? 38. Lo ni 37. Mu bila ngemu cukup 38. Betul je kayak. Dia terlupa nak bila dia sendiri. Jangan main ke. Allah. Aisyah ni tosok duduk di bawah kalung di bawah unta tu. Kalau unta tu bangun apa lah. Itulah dia panggil liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah Taala tetapkan kerjaan hak dia nak buat. Naknya susah sedikit untuk mensyariatkan tayamum. Belum lagi tayamum masa tu. Jadi para jemaah sekalian, dilalatul hadis, dilalah al-qissah ni menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada nuzul ayatit tayamum rahmatan bil muslimin. Turunnya ayat tayamum ini menjadi rahmat kepada orang Islam. Sampai hari ini pun kita boleh bertayamum kalau tidak ada air atau tak boleh guna air. Jadi tayamum ni dua sebab. Yang pertama, tak ada air. Air tak ada, wah cari dah. Kita akan bincang nantilah dalam perbahasan fiqh. Yang kedua, tak boleh guna air banyak. Doktor kata jangan kena air buruk, menanah, lambat sembuh, mati. Itu sebab-sebab, maka boleh tayamum. Para jemaah sekalian, tanda tayamum ini min khasaisil ummatil islamiyah. Tayamum ini salah satu daripada ciri-ciri keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu tak ada tayamum. Umat Nabi dulu tidak ada tayamum. Tayamum ini khas untuk kita. Kata alhamdulillah. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahun ahadun qabli. Nabi kata aku dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla 5 perkara yang tidak diberi kepada Nabi sebelum daripada aku. Di antaranya apa? Di antaranya ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Salah satu daripadanya, Allah Ta'ala jadikan bumi tanah ni masjid, mana tempat kita boleh solat atas dia, dan tahur, dia juga suci, bersih, boleh buat taharah. Ini khas untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu kalau nak solat, dia kena pergi ke biara, kena pergi ke dia punya tempat-tempat dir, kena pergi ke gereja dia, baru boleh mayat. Kita umat Muhammad tak ada apa. Jumpa masuk solat, mesti kawit ni. Berhenti masjidnya kau cibitu, mayat situ, boleh, tak ada masalah apa. Alhamdulillah. Allahu akbar. Yang takut kau kawit juga lebih pada takut kau berapa? Dah. Baiklah. Cara kawit cara kita. Hadis ju'iyat lil arda tu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Baiklah para jemaah sekalian, dilalatul hadis menunjukkan kepada disyariatkan masyru'iyatut tayamum. Disyariatkan tayamum. Turunnya ayat tayamum ini membawa keberkatan kepada siapa? Kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan awalnya keberkatan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita pergi kepada isu yang pertama, Aisyah. Aisyah ni salah seorang daripada anak Sayyidina Abu Bakar yang lahir fil Islam. Dia lahir dalam Islam. Itulah kata di Aisyah, lam aqal abawayya illa wahuma. Aku tidak sedar-sedar, aku ingat-ingat dua ayah aku, mak aku ni sudah pun Islam.
Maknanya dia lahir dalam rumah muslimin. Allahu Akbar. Aisyah lebih muda daripada Fatimah 8 tahun. Mana Fatimah anak Nabi, anak tiri dia tu lebih tua daripada dia 8 tahun. Allahu Akbar. Katanya Aisyah kata, aku sempat tengok di Mekah Sa'isal Fil, orang tua hak jaga fil, gajah tua dah dia kata, Syaikhan A'ma yasta'ti, minta benda dengan orang hak ramai dululah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi tengok Aisyah dalam mimpi dia. Nabi kita mimpi. Aisyah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aituki fil manam thalatha layal. Aisyah, aku tengokmu dalam mimpi 3 malam. Jaa bikil malak fi sariqatin min harir. Malaikat buat mari gambar Aisyah. Dia kata sariqah min harir qita'atun min, maknanya gambar Aisyah tu ada dalam kain sutera. Malaikat tunjuk, ni isterimu. Fayaqul hazi imra'atu, isterimu ni, tengok gambar. Fa'akshif an wajhik, bila aku tengok, oh rupanya Aisyah. Fa'aqulu in yakum min indillah yumdihi. Nabi kata, ya malaikat, kalau ini arahan Allah Azza wa Jalla, teruslah kahwin. Itu Aisyah. Zaman kita hari ni boleh je kalau kita nak tengok bakal isteri tunang tu, tengok gambar boleh. Mana tengok gambar dia comel kodoh, tapi gambar zaman sekarang ni bahaya. Budak-budak ni pandai edit. Hok hidung kepek tu macun jadi. Noh. Oh comel molek. Kelih-kelih sudah menikah gigi jonge. Mulut dia panggil apa nama? Mata ripik, tapi dia boleh besar dalam gambar. Pasal tu gambar ni boleh tengok gitu ya. Hak sebenarnya Nabi sallallahu suruh pergi tengok sungguh. Falyanzur ilaiha. Nabi kata siapa nak kahwin, pergi tengok isteri tu. Jangan duk main. Ni budak lah ni kadang-kadang tak reti. Metako dia pakai pordoh, orang nak tengok dia pakai pordoh juga. Apa cerita pakai pordoh? Suami nak tengok muka mung, ada hidung, ada mata, kedok budak ni tak tahu ni. Jadi kena buka muka tu. Buka. Tu dia. Nabi kita kahwin dengan Aisyah isra wafati Khadijah, selepas Khadijah wafat, dan pada waktu yang sama Nabi kita kahwin dengan Saudah. Fatazawwaja biha wa bi Saudah fi waqtin wahid. Saudah ni tua dah, berumur dah. Jadi dia kahwin satu masa, maka Nabi kita bersama dengan Saudah, dengan Aisyah akad nikah saja, sehinggalah Nabi kita bersama dengan Aisyah selepas peperangan Badar. Mana tahu yang kedua duduk Madinah barulah duduk bersama. Akad nikah dah. Dia panggil nikah gantung. Boleh nikah gantung ni. Mana lama juga tu Nabi kahwin dengan Aisyah tu. Lebih kurang 3 tahun baru duduk bersama. Boleh. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pula, siapa dia? Ayah dia, iaitulah nama dia Abdullah. Jari orang kenal nama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar nama apa? Abdullah nama dia. Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Dialah orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, termasuk dalam gua, mengiringi Nabi dalam semua tempat. Masya-Allah. Abu Bakar awwalu man aslama minar rijal. Abu Bakar orang laki-laki pertama masuk Islam. Dan yusamma atiqan. Abu Bakar ni terkenal dengan nama Atiq. Atiq makna orang yang dimerdekakan. Jadi para pengkaji sejarah berbeza pandangan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar nama dia Atiq? Kenapa? Dia kata wasummiya Siddiq. Kalau Siddiq jelas. Siddiq ni sebab dia membenarkan semua benda hak Nabi kita bagi tahu.
Nabi royak ke apa? Betul belaka. Sedekah, benar. Maka orang bagi nama dia Siddiq. Waktu Nabi turun daripada Mi'raj, Nabi duduk dekat Mekah, dekat Kaabah. Abu Jahal mari. Muhammad, ada cerita apa? Ada. Apa cerita? Aku pergi ke langit malah. Pergi Baitul Maqdis. Pelak mu ni. Mu tunggu sini Aku nak pergi panggil orang ramai. Jangan lari. Mu cerita aku. Nabi kata panggil. Orang apa pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kawan awak tu makin pelik tu. Pergi Baitul Maqdis malah. Hari ni ada sini. Dia nak suruh Sayyidina Abu Bakar tu bergoyang. Jadi tak percaya kepada Nabi. Cakap ni pula. Dengar ni. Abu Bakar jawab apa? In qala faqad sadaq. Allahu Akbar. Terkanyak Quraisy. Nabi kata, in qala faqad sadaq. Kalau Muhammad kata, betul lah tu. Mari nak kecek aku. Klik saja Quraisy. Abu Bakar ni tak akan saman. Apa Muhammad kaya betul. Maka dikenal dengan nama As-Siddiq. Itu disebab Siddiq. Benar. Dan aslama ala yadayhi, di antara sahabat yang masuk Islam hasil daripada dakwah Abu Bakar, Az-Zubair, Uthman, Talhah, Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar sempat merdekakan 7 orang hamba-hamba yang telah diazab kerana Allah Ta'ala, kan? Maka Sayyidina Abu Bakar merdekakan dia. Maka jadilah dia ni salah seorang daripada ahabbur rijal, orang laki-laki yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan isteri Nabi Aisyah, wanita yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilantik menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar telah memadamkan api fitnah yang baru muncul, menentang, menghapuskan gerakan riddah, mengumpul Al-Quran, menggerakkan tentera Usamah, dan telah menstabilkan keadaan politik di Makkah Mukarramah. Dia mati setelah berumur 63 tahun. Pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, tanda ni, ba'da an qada fil hukmi sanatain, 2 tahun 3 bulan 7 malam. Detail para ulama ni. Ada kata 3 bulan kecuali 5 malam. Wallahu a'lam, yang pentingnya sekitar itulah. Mana 2 tahun 3 bulan pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian diambil oleh Sayyidina Umar. Baik, kita pergi kepada seorang lagi sahabat yang menceritakan kisah ini. Nama dia Usaidun, alif sin ya dal, USAID. Siapa dia nak buat anak ke cucu, jarang ada orang ni di Malaysia ni. Berapa orang yang nama Usaid? Nah, ada nak boleh cucu saya dua ni? Ada? Bukin lalu nama ni. Nama dia Usaid. Malaysia ni nama Muhammad pula. Muhammad Usaid, bolehlah. Usaid Ibn al-Hudair Al-Ansari Al-Ausi Al-Ashhali, ahadun nuqaba, salah seorang daripada pemimpin Madinah, 12 orang yang datang ikat setia dengan Nabi pada malam Aqabah di Mina. Masya Allah. Aslama qadiman. Ayah dia juga Al-Hudair, seorang yang dihormati di Madinah, syarif, muta'an. Dan ayah dia lah ketua Aus dalam peperangan Bu'ath. Peperangan Bu'ath yang berlaku di antara Aus dan Khazraj dalam jahiliyah. Akhirnya Aus menang mengatasi Khazraj. Peristiwa Bu'ath ini beberapa tahun sebelum Nabi kita berhijrah. Pada masa itu ramai ketua-ketua dia mati. Jadi alhamdulillah Nabi sampai itu sedang molek pakai pertabalan suruh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak penentangan. Yang menentangnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang dicalonkan untuk menjadi pemimpin Madinah. Tapi dah Nabi sampai, sakit hati dia, membarah dia punya dengki hasad. Abdullah bin Ubay terus jadi munafik. Nauzubillah. Itu kemunculan munafik itu di Madinah. Faqutila yauma idzin, maka ayah dia mati pada peperangan Bu'as.
6 tahun sebelum hijrah, ada kata 5. Usaid ni pula seorang yang punya pemikiran yang tajam, masuk Islam melalui pendakwah Mus'ab bin Umair. Maka Nabi mempersaudarakan dia dengan Zaid bin Harithah. Nabi SAW telah memuji Usaid. Nabi mengatakan, ni'mar rajulu Usaid bin Hudair. Masya Allah, sebaik-baik laki-laki itu Usaid. Nabi puji dia. Wa kana radhiyallahu anhu, Usaid ni seorang yang elok suara dia, bacaan dia comel. Sautan ahsanun nasi sautan bil Quran, suara dia merdu. Wa kana fi mizah, dia suka bergurau. Pernah satu hari, Allah dengar cerita ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ta'anahu bi'udin. Nabi pegang kayu tangan dia, dia cocok kena Usaid. Usaid kata, asbir ni Rasulullah, saya nak balas. Rasulullah cocok saya tadi, saya nak balas. Nabi pun istabir. Nabi kata balas. Balas macam mana? Nabi pakai baju. Ada baju sini. Saya tak pakai baju. Rasulullah cocok tu kena perut dia, dia tak pakai baju. Nabi pakai baju. Tak adil. Fakashafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi buka aja. Cocok. Agak-agak Usaid buat apa? Cocok buat Nabi. Faja'ala yuqabbilu kashhahu. Allahu akbar. Dia tengok perut Nabi buka sini, ganya cium. Masya Allah. Wa yaqul innama aradtu hadza ya Rasulullah. Saya bukan nak balas cocok, saya nak ambil kesempatan nak cium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala ya Usaid. Allah Taala lah redha kepada muhai Usaid. Pandai dia bergurau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kata di muhaqqiq isnaduhu qawi. Alhamdulillah. Panjang lagi lah cerita Usaid ni, cerita hak dia nyala lampu tengah malam baca surah Kahfi. Nanti kita cerita lain malam. Yang keempat, di antara keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak musafir, dia akan undi di antara isteri-isteri dia. Jadi dalam kali ini kharaja biha ma'hu, siapa dia kena undi, orang itu akan ikut Nabi pergi perang. Dalam peperangan ini Aisyah dapat undi, jatuh ke Aisyah. Fi ghazwati Zatir Riqa' wa zalika ba'da sanati 70, selepas tahun yang ke-7 Zatul Riqa'. Kata di muhaqqiq, dia kata ikhtalafa ahlul maghazi, ulama-ulama yang menceritakan peperangan Nabi berbeza pandangan tentang hak mana dulu perang. Murai apa ni, Zatul Riqa' dulu ke ataupun Al-Muraisi'? Yang pentingnya katanya Muraisi' dulu. Banil Mustalik, hak berlaku peristiwa hadisul ifki, mana 2 kali Aisyah pergi, 2 kali kena. Hak dalam Bani Mustalik, dia kena jatuh, kalau ni juga jatuh. Lepas tu dia kena fitnah ke puak-puak munafik di situ. Jadi dalam peristiwa ini Aisyah pinjam kalung kakak dia Asma binti Abu Bakar. Pinjam. Yalah, nak jalan orang perempuan ni nak pakai juga. Bila balik daripada peperangan tadi, kalung dia jatuh. Maka Nabi SAW suruh sahabat-sahabat yang dekat tu tolong cari. Termasuklah Usaid bin Hudair ni tolong cari. Cari tak jumpa. Allahu Akbar. Maka tadilah peristiwa tadi, orang apa kata Nabi pun duduk situ. Orang geripuk Sayyidina Abu Bakar, anakmu mak masalah tak ada air ni. Abu Bakar mari nak mengepek anak dia, tengok Nabi duduk tidur atas riba. Subhanallah. Itu keberkatan. Berkatnya Aisyah radhiyallahu anha, beberapa peristiwa berlaku kerana dia, tapi letihlah dia, orang pakak marah kan. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima, peristiwa ini memberi pengajaran kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, mujrayatul hayah. Semua benda yang berlaku dalam kehidupan kita ni bukan berlaku surfah, kebetulan saja lah.
Dia sudah ada perancangan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil, dalam bahasa Arab kata sudfah, kebetulan. Kita ni memang kebetulan, tapi sebagai seorang beriman kita kena letak dianya takdir Allah Azza wa Jalla, kan? Kena letak takdir Allah. Jangan letak semata-mata kebetulan. Oh Allah, kebetulan kita dua hari ni. Tak, kita kena ingat mujur betul lah molek kita dua hari ni jumpa sini. Alhamdulillah, takdir Allah Ta'ala kita jumpa sini. Kita kena kembali kepada takdir Allah. Masyhur di kalangan orang Arab satu kata-kata, dia kata rubba sudfah khairun min alfi mi'ad. Boleh jadi kita jumpa spontan kebetulan ini lebih baik daripada 1000 kali janji. Ada orang ni janji tak jadi, janji tak jadi. Tapi hari tak janji jumpa, ada sini, ada, alhamdulillah, mari kita minum teh sekali. Itu dia panggil, kadang-kadang kebetulan sudfah, spontan jumpa itu lebih baik daripada kita janji. Janji tak jadi. Ada setengah orang ni berjanji nak pergi rumah dia 2 tahun dah berjanji. Bila nak pergi rumah? InsyaAllah agak lebu dah kita. Tak gigi lagi pakai hari ni. Nah. Tapi kalau kebetulan kita lalu depan tangga dia ada, mari. Itu dia panggil kebetulan. Tapi kebetulan kita ni sebagai seorang Muslim, kita kena letak kebetulan kita hari ni bertemu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata kebetulan, lah. Pasal itulah orang Islam dengan bukan Islam lain cara bercakap. Orang Islam dia bercakap dengan iman. Macam bila berlaku apa-apa, ini bencana alam, ini bencana, kita tak sandar kepada takdir Allah Azza wa Jalla, tidak sandar kepada amaran Allah. Bagi orang beriman lah, kita kata memang bencana alam, tapi mungkin dengan sebab dosa kita, mungkin kita kena letak peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan main. Allahu Akbar. Baik, itu yang pertama. Bukan benda kebetulan saja-saja, tapi takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha ini 2 kali hilang dia punya iqd, kalung dia. Dalam peperangan Banil Mustalik ataupun dia kenal dengan Al-Muraisi' juga sudah terjadi kehilangan kalung. Akhirnya turun ayat Quran, apa dia? Hadisul ifki, cerita hadisul ifki yang menyebabkan orang menjadi ada ruang untuk bila berlaku perbalahan suami isteri, dia boleh hukum li'an. Itu cerita dia. Maka Usaid pun puji, dia kata laqad barakallahu linnasi fikum ya ali Abi Bakar. Dalam riwayat kata maka na'azamu barakata qiladatik. Allahu Akbar. Nabi kata berkat molek kalungmu ni Aisyah. Kalungmu ni 2 kali tu ayat Quran. Allahu Akbar. Masya Allah. Kata Hisham, fa wallahi ma nazala biki min amrin takrahina. Tak ada benda yang menyusahkan Aisyah illa ja'alallahu lil muslimina fihi khairan katsira. Allah Taala jadikan kebaikan pada orang Islam. Kita kata masya-Allah. Illa ja'alallahu laki makhraja wa ja'alil muslimina barakah. Allah Taala jadi bagi orang mukmin tu, bagimu kelepasan, bagi orang mukmin berkat. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, yang keenam, ulama berbeza pandangan tentang ayat tayamum ni yang turun pada peristiwa ini, ayat surah Al-Maidah ayat 6 ataupun ayat surah An-Nisa ayat 43. Sebab dua-dua tu ada tayamum. Kata di Ibnul Arabi Al-Maliki, hadhihi mu'dilah. Ini di antara isu yang payah kita nak olah. Ma wajadtu lidaiha min dawa. Dia kata aku tak jumpa lagi ubat nak selesai masalah ini. Imam Bukhari dalam sahih dia mengatakan surah Al-Maidah, ayat tayamum ni surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammam. Jadi ayat ni ayat tayamum. Baik. Alhamdulillah. Yang ketujuh,
Di antara gambaran keindahan hidup suami isteri dalam kehidupan ini, naumuhu sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi zaujatihi. Nabi kita tidur atas riba Aisyah. Atu cek kita berapa kali dah tidur atas riba isteri kita? Berapa kali? Ada macam Cik Abah dulu mula ni tidur atas riba ada? Nak ayatnya manja tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Gitu. Lah sibuk tidur atas riba, ambil patah ni. Tak mesra langsung. Wui balepa patah kata lagi tak. Biarnya tidur kak, boleh cari kutu. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila Abu Bakar mari cocok dia, Aisyah tak bergerak dia. Takut terganggu tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Nabi tidur sungguh tu tak sedar. Kalau Nabi sedar, Abu Bakar duduk bisik dengan Aisyah, dia marah. Abu Bakar biarlah. Nah, Nabi tak sedar. Aisyah tak bergerak, takut sedar. Maka kisah ini menjadi pengajaran besar kepada isteri. Dengar ni, para isteri. Kita ni jangan duduk buat serabut kat suami. Ni duk suami duk tidur. Bini duk main kakak ni yoyeh duk main kat telinga. Dah. Lah dia ni. Kecek dengan saya duk main WhatsApp pukul 2 pagi. Nyamik telefon lepak kata laki lah lagi ni perangai. Berapa bui sekali aku tahu. Dah. Tengok Aisyah punya ajaran tak bergerak. Lima kanati Rasulullah, takut Nabi sedar. Subhanallah. Kita pun lagu tu juga. Kalau suami duk tidur dia nak rehat, anak dia yang ambil anak dia main lain lah gitu. Yang dia main kat telinga abah dia. Ayah nak tidur sekejap. Tak, kailulah kat tengah hari, kalau malam tidur belaka kat tengah hari. Ni dak ni kau duk main main WhatsApp gapo dia kerjaan. Ni bahaya ni mazhab wasafi ni. Berlaku bercerai rumah tangga sakit dah. Dengan sebab ni. Dah ada suami pukul bini. Terkira suami pula main, bini duk tidur, penyakit juga. Dua-dua tu kena belajar berlakulah. Jangan mengganggu sesiapa. Alhamdulillah. Yang ke-8 di antara perkara yang wajib kita kena ingat di zaman kita ini, iaitulah tentang penggunaan air. Walaupun kita di Malaysia ni airnya banyak, hujannya sentiasa, tapi kita kena ingat nikmat Allah Taala ni disyukuri dengan cara kita menjaganya. Kita ingat dah kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk berapa? Secupok. Secupok ni berapa liter secupok? Berapa banyak? Ia apa ni 600 gram. 900 gram. 900 gram. Jadi secupok atau 700 gitu ya. Mana kecil sangat botol. Berapa ni? Ni botol kita ni berapa besar? Ni 250. Mana 3 botol ni? Ni botol kecil ni. Cukuplah untuk ambil wudu. Kalau mandi segantang. Sok. Kitanya botol besar ni orang lepas mari ambil wudu. Nongoknya apa ni komo tak lepas lagi ni. Ini masalah kita. Tak pandai menggunakan air. Baik. Yang ke-9 masalah tayamum. Kita ingat dekat tayamum ni di antara ciri-ciri keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu tak boleh pakai tayamum. Jadi tayamum ni senang je. Ambil debu tanah, letak sini. Ambil tangan tepuk atas dia, lepas tu kita sapu muka tangan. Tangan khilaf, ada kata setakat ni. Setakat pergelangan tangan. Mazhab Syafi'i sampai ke siku. Khilaf ni kita tak bahas hari ni. Nah. Habis lah. Jadi kita ambil debu tanah yang bersih. Kemudian kita niat tayamum. Sapunya muka, tangan. Dua ya tepat. Bilakah boleh kita tayamum? Tanda tuan-tuan. Kalau tak ada air. Ataupun air ada, tak cukup. Kalau kita minum air guna buat wudu, nanti mati dahaga kita. Keperluan air itu mendesak.
maka kita tayamum. Boleh. Baik, ataupun sakit tak boleh guna air, boleh. Tayamum. Air ada tapi salji, terlalu sejuk, boleh tayamum. Ada telaga, mana tu? Nak pergi ke telaga, singa duk sengih tu. Boleh juga. Hak sedap benarnya. Dalam kitab fiqh kata, kita nak keluar rumah nak pergi ambil air di telaga tu, tuai hutan duk tunggu di telaga. Mu mari bayar hutan dulu. Tu tak lagi juga. Tayamum lagi tu. Jangan main aku ke fiqh ni nampak macam ketak tapi ada hutan tak lagi. Boleh jadi. Allahu akbar. Baiklah. Yang terakhir, cerita tayamum, hukum tayamum tu tuan-tuan tengoklah dalam kitab ana banyak dah ajar. Di antara kitab yang kita lengkap bab tayamum ni, kitab Al-Mu'tamad yang kita baru khatam bab tayamum, bab taharah dengan solat di masjid kita ni, alhamdulillah. Tengok dalam tulis dalam YouTube Al-Mu'tamad bab tayamum, lengkap di situ perbahasannya, caranya, perkara yang membatalkannya, insya-Allah. Baiklah. Kisah yang terakhir, perkara yang ke-10 dalam kisah ini, iaitu yang patut kita ambil perhatian. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha, bila Sayyidina Abu Bakar mari, dia kata apa? Faja'a Abu Bakrin fa'atabani. Abu Bakar mari, dia marah pada aku. Dia tak kata ja'a abi, ayah aku mari. Sebab apa Aisyah guna nama, dia tak guna bapa? Sebab waktu tu waktu Abu Bakar marah. Biasanya ayah dengan anak ni, tambah-tambah anak perempuan pula, saya pelik. Tapi hari ni Abu Bakar marah, maka Aisyah guna perkataan ja'a Abu Bakrin. Dia tak guna ja'a abi. Sesuai dengan keadaan. Kita pula gitulah juga. Ayah hari tu. Yang kedua, kalau hak hilal tu duduk bawah uta tepi dia duduk sebelah dia ya. Tapi Allah Taala tak bagi nampak. Untuk apa? Untuk kita sama-sama bersusah payah mencari-cari di mana. Lepas tu duduk mikir esok esok air tak ada nak solat subuh macam mana? Kan? Maka susah berfikir bagaimana menyelesaikan masalah. Ini dia panggil tajribah wal mu'anah. Hasil daripada pengalaman-pengalaman ini menjadikan orang itu berfikir. Baik, lepas kita dengar cerita Aisyah, kalau kita jatuh benda-benda lepas pada ni, nak cari mana dulu? Cari bawah kereta kita lah dulu. Jangan bak, aku tak gila turun kereta mari sini, pergi cari apa ujung tu? Cari sini. Ini pengalaman mengajar kepada kita. Alhamdulillah. Sebab itulah nama dia hikayatun fiqhiyah, kisah-kisah fiqh di dalam kehidupan bermasyarakat, yang menyebabkan dalam kisah ini turunnya ayatut tayamum. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah tamatlah kita perbincangan tentang cara-cara tayamum, dan kita sambung lagi dalam hikayat yang akan datang beberapa kisah lagi tentang tayamum, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.